kotak ni lah ibarat garis. Jadi dalam garis ni, dalam kotak ni ada 5 butang. Itulah juga dalam kita punya kiraan tu, satu garis mengandungi 5 butang. Ada soalan nombor 3 pula. Siapa sasaran kita? Patutnya ni soalan yang pertama, tapi saya tukarkan supaya kita nampak dulu baru kita boleh fikirkan sasaran kita. Sasaran kita permata sekolah rendah sebab masih belajar mengira, permata kelas hujung-hujung sebab yang hujung-hujung ni dia mengira lambat, permata protein, ini ada masalah matematik, permata kelas pemulihan, prasekolah pun boleh guna kaedah ni lah untuk mengira tambah tolak. Pendidikan khas yang terpilih sahaja sebab murid-murid pendidikan khas ni ada ajar macam mana pun tak boleh faham. Jadi itu ada teknik lain. Yang ini yang boleh faham kita boleh gunakan. Dan alahan permata sekolah menengah tingkatan 1, 2 yang kelas hujung-hujung tu. Kenapa? Kalau kita tanya permata tu 232 tambah 15 berapa? Tentu ambil masa untuk mengira. Tapi dengan kaedah ni dia boleh mengira dengan cepat. Ya? Di sini ada nota saya bagi. Sekiranya permata atau sekolah sudah ada teknik tertentu, maka tidak perlu pelajari teknik ini. Maknanya contohlah ada permata yang gunakan kaedah muhdah. Ada sekolah yang gunakan kaedah mental arithmetic. Kalau memang dah mahir guna kaedah itu, tak perlu lagi guna kaedah yang saya nak ajar ni. Ya? Kalau murid yang baru masuk ke kelas, bolehlah. Kalau nak belajar matematik, memang sesuai kan saya. Kita menggunakan kaedah ini. Seterusnya, kita tengok contoh operasi tambah, butang dan butang. Butang dan butang ni maknanya nombor-nombor kecil 1, 2, 3, 4. Sebab dia butang saja, dia tak ada garis. Kalau 5 sampai 9 dah ada garis di bawah ni kan. Jadi katalah soalannya 1 tambah 2 berapa? Kita terus jawab 3. Tapi kalau budak-budak yang baru nak belajar, mula-mula dia kena lukis butang dulu. Dekat nombor 1 tu, dia lukis 1 butang. Sebab tadi dia dah belajar. 1 ada 1 butang. 2 ada 2 butang. Jadi 1 butang dan 2 butang. Kemudian dia akan kira butang tersebut. 1, 2, 3. Semua sekali ada 3 butang. Maka jawapannya adalah 3. Adalah selesai. Okey, kita tengok contoh yang lain. Butang dan butang. Soalannya ialah berapakah 4 tambah 2? Yang pertama ialah dia kena lukis butang tersebut ada soalan. Ya? Jadi 1, 2, 3, 4. Sebab tadi dah belajar 4 ada 4 butang. 2 ada 2 butang. Jadi 4 ada 4 butang, 2 ada 2 butang. Kira butang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua sekali ada 6 butang. Jawapannya ialah 6. Tak payahlah di nombor 6 ni kita buat butang pula. Tak payah ya. Sebab kita nak cari jawapan dalam sini. Okey, butang tambah dan butang dah sudah. Kita cuba pula contoh butang dan garis. Okay, soalannya ialah 2 tambah 7. 2 hanya ada butang. Jadi ni saya dah buat yang siap-siap. Tadi dah belajar kita dah pandai dah. Jadi 2 ada 2 butang dan 7 ada 1 garis 2 butang. Kalau cikgu yang baru masuk, kenapa 1 garis 2 butang? Dalam garis ni ada 5 butang. Jadi 5, 6, 7. Kalau cikgu yang baru masuk grup ni lah. Jadi sekarang kira garis. Garis ada 1. Tapi kita tak sebut 1, kita sebut 5. Bila nampak garis pertama kita sebut sebagai 5. Sebab dalam tu ada 5 butang. Kemudian kita kira butang. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pilih jawapan 9. Ulang balik. 5, 6, 7, 8, 9. Kita tengok contoh yang lain. Ya. Butang dan garis. 8 tambah 4. Ini soalannya. 8 kita tahu ada 1 garis dan 3 butang. Kita tidak belajar. Ini dalamnya ada 5 sebenarnya. 5, 6, 7, 8.
8 ada 4 butang. Jadi mula-mula kira garis. Garis ada 1. Jadi kita kata 5. Kita tak sebut 1 5. Kemudian kita kira butang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita pilih jawapannya 12. Rasanya boleh faham tu. Kita tengok pula yang lebih susah. Garis dan garis. Soalan 5 tambah 6. Jadi kalau murid-murid dia akan keluarkan jari dia 5, keluar lagi jari 5, cukup pakai pula jari kaki 1, tinggal 1 jadi 11. Tapi kalau kaedah kita ni lukis garis dan butang, kita ambil 5 ni, dia ada 1 garis, dia tak ada butang. Cuma ada 1 garis sahaja. 6, dia ada 1 garis dan 1 butang. Jadi sekarang kita kira garis. 5, 10. Kira butang. 11. Jumlahnya 11. Walaupun garisnya ada 2, tapi 1 garis bersama dengan 5. Jadi 2 garis jadi 10. 5, 10, 11. Ini 11. Okey, tengok satu lagi contoh. Garis dan garis. Nombor-nombor besar. 8 tambah 7. Ini kalau kita bagi murid-murid sekarang ni pada permata kita, ramai boleh jawab dengan segera, ramai juga yang tercial-cial nak mengira 8 tambah 7. Tapi kalau kaedah garis dan butang, dengan tenang, dia kata 8 ada 1 garis dan 3 butang. 1, 2, 3. Sementara 7 ada 1 garis dan 2 butang. Jadi untuk mengiranya, kira garis. 5, 10. Kemudian kira butang. 11, 12, 13, 14, 15. Okay, jawapannya 13. Saya rasa lebih cepat kaedah ini daripada menggunakan jari atau menggunakan itik ke atau batu selendang dan sebagainya. Okay. Ini soalan yang keempat. Permata kena hafal gandaan 5 atau sifir 5. Itu satu soalan juga tu ya. Ada ke permata ni menghafal gandaan 5? Sebab tadi kita nak kira garis, kita guna 5, 10, 15, 20 dan sebagainya. Macam mana budak tahun 1? Dia belum belajar darab. Okey, banyak. Ya, kena hafal. Tetapi cuma 4 atau 5 kali sajalah. 4 langkah atau 5 langkah saja. Iaitu cuma hafal gandaan 5, 10, 15, 20. Saya rasa 20 ni pun dah cukup. 5, 10, 15, 20. Tak perlu lagi 25 sampai 100. Kemudian mungkinlah, tapi buat masa ni 20 adalah memadai untuk kita membuat latihan-latihan dalam buku. Guna kreativiti supaya permata mudah hafal. Ini pun kena kita cikgu kan. Jadi kita kena kreatif. Contoh-contoh di mana kita nak menggalakkan murid ni biasa dengan nombor 5. Kalau Cik Rahim, saya pernah tanya Cik Rahim, macam mana Cik Rahim suruh budak-budak ni hafal? Rahim guru satu guna duit kertas, kertas RM5. Bagi budak RM5, dia mesti boleh kira. RM5, RM10, RM15, RM20. Itu kata Cik Rahim. Contoh yang kedua, kita kira menggunakan mata permainan konda-kondi. Ini permainan budak-budak kampung. Masa saya kecil dulu, inilah permainan saya. Jadi kalau tak tahu apa konda-kondi, boleh google lah nanti ya. Kita pukul satu kayu pergi jauh, kemudian jarak tempat kita pukul dengan kayu tu landing, kita kira balik dia punya jarak menggunakan kiraan 5, 10, 15, 20, 25, 30 sampai beratus-ratus. Agaknya di situlah dulu saya pandai situ dulu. Seterusnya, contoh yang ketiga, kiraan semasa main suruk-suruk. Kita biasalah main suruk-suruk. Satu orang akan tutup mata, yang lain pergi menyorok di mana-mana. Jadi untuk memastikan sama ada masa tu cukup tidak, dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Belum? Tambah lagi 6, 7, 8, 9. Sudah? Itu standard biasa. Tapi saya ajar di sekolah kami, kalau nak main sorok-sorok tak boleh guna 1, 2, 3. Kita guna 5. 5, 10, 15, 20. Sudah? Belum. 25, 30, 35, 40. Jadi dengan cara bermain, mereka boleh menghafal gandaan sifir 5.
Seterusnya, soalan 5. Tips untuk memastikan program ini berjaya. Ada tak tips kalau nak bagi program ini berjaya dan sebagainya? Pertamanya, kita kena pastikan permata faham dan kuasai konsep butang dan garis. Sebenarnya pertamanya kita sendiri kena fahamlah konsep butang dan garis ni. Dan kita minta permata juga faham. Bila dah faham, guru mesti kreatif untuk memastikan permata faham satu perkara. Maknanya setiap angka tu, setiap nombor ada butang, dan satu garis tu ada 5 butang di dalamnya. Permata hafal kedudukan butang tu lah, ada 2 garis dan menguasainya. Tidak mengapa jika permata ambil masa lama di bahagian ini. Saya tadi mengajar tuan-tuan, saya ingat 10 minit je. Tapi kalau untuk permata mungkin makan masa 2 hari supaya mereka betul-betul mahir. Yang contoh di sini lah, 1 butang, 2 butang dan akhirnya 1 garis. Contoh di sini ni, kita boleh lagukan. Ini kalau nak jadi hibur lah, lagu rentak nenek-nenek sebumput 3. Sini. Nombor 1 ada 1 butang. Nombor 2 ada 2 butang. Nombor 3 ada 3 butang. Seterusnya lah sampai nombor 9. Nombor 5 ada 1 garis. Nombor 6 1 garis 1 butang. Ini kalau nak suruh budak tu nyanyi. Kalau budak tu nyanyi, faham, itulah kita buat nyanyi. Ini kalau kita nak lagi seronok pada murid-murid. Baik, nombor 19 lah. 19. Soalan yang ke-6, boleh guna kaedah ini untuk kira sampai juta-juta. Sebenarnya tadi tajuk yang Cik Rahim bagi saya ialah sampai kira sehingga berjuta-juta. Tapi saya tak pernah jadi ketuparan. Saya sampai maksimum 9 tambah 9. Jawapannya bila dah ada teknik, memanglah boleh. Dengan teknik yang tadi tu, teknik butang dan garis, memang kita boleh kira kalkulasi, kira tambah sampai berjuta-juta. Tak ada masalah sebab tak membebankan murid itu untuk mengira. Paling beban ialah 9 tambah 9. Baik, soalan ke-7. Ada tak panduan jika saya berminat untuk menggunakan teknik butang dan garis? Kalau yang tadi belajar sekejap sangat, rasanya memang bagus ni untuk budak-budak. Macam mana lah kalau kita nak menggunakan? Sebenarnya ada buku kerja disediakan. Ini contohlah buku kerja. Latihan pertama kita dalam buku kerja. Letak butang dan garis, kemudian baca. Budak letak dekat nombor 1, nombor 2 ni. Kalau perhatikan daripada besar ni kepada yang kecil. Yang kecil ni nanti butang tu jadi titik. Tak payah lagi nak bulat-bulatkan, jadi titik. Jadi kalau nak tambah semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 21, kan cepat ngira tu. Jadi ada buku disediakan, tapi untuk itu tanya buku dan sebagainya, tanyalah pada Tuan Haji Abdul Rahim. Saya ikut aja. Saya tidak membantu beliau. Soalan 8 ialah ada pertanyaan. Betul. Jadi kita masuklah pada slide yang terakhir. Slide terakhir. Saya nak ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Kamaruzaman atas segala penerangan dan pengetahuan baru yang dikongsi bersama kita sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan ahli panel kedua, Encik Abdul Rahim bin Abdul Samad untuk menyampaikan pembentangan dan perkongsian dengan tajuk Fikir Tak Perlu Hafal. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Kamaruzaman yang saya kira penerangan beliau ni memang sangat jelas, lebih baik daripada yang mereka cipta kaedah. Cik Rahim tak buka suara Cik Rahim. Okey. Nanti sekejap. Cik Rahim sila buka suara. Okey. Asal tak boleh ni? Okey, minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya berharap dah dengar suara lah, ter-unmute tadi. Terima kasih lah kepada sahabat saya Tuan Haji Kamaruzaman yang telah menerangkan asas dia. Sangat jelas Saya rasa penerangan Cikgu Kamaruzaman tu lebih baik daripada pencipta kaedah ni. Ya, sebab pengalaman beliau mengajar, jadi tahu cara mana nak mengajar murid-murid. Okey, insyaAllah dalam masa setengah jam ke 45 minit saya akan terangkan tajuk Sifir Tak Payah Hafal. Jadi cikgu-cikgu bolehlah buat chatting kat sebelah tu sekiranya tak faham ke apa. Jadi saya akan mulakan dengan skrin saya. Okey Okey. Nampak tak semua? Boleh nampak tak? Tuan Haji, nampak tak? Boleh. Pengacara boleh nampak ya? Boleh. Okey. Saya dah ke belakang ni. Okey, saya mulakan dengan poster saya lah. Tuan Haji Kamaruzaman ni saya akan bawa ke mana-mana lah. Satu Malaysia insyaAllah. Dan terima kasih jugalah Cikgu Sapura ni sahabat saya ni yang saya kenal tahun 2013 di Kamp Tentera. Beliau pun dah sudi untuk berkongsi pengalaman membuat kajian tindakan. Okey, ini biodata saya, tak payah saya tunjukkan. Okey, saya pergi kepada slide seterusnya. Besarkan skrin, full screen kan? Full screen kan slide? Nampak tak slide ni? Full screen kan? Full screen. Nanti sekejap ya. Saya ada, boleh nampak ke? Boleh nampak ke ni? Sekejap. Jadikan slideshow. Saya tak boleh full screen. Dia punya, dia delay. Jadi saya gunakan macam ni saja. Tapi boleh nampak kan? Boleh nampak. Okey, okey, saya full screen macam ni. Okey, cikgu-cikgu semua, tadi Tuan Haji Kamaruzaman telah menunjukkan macam mana meletakkan garis dan butang. Saya ulang balik. 1, ada 1 butang. 2, ada 2 butang. 3, ada 3 butang. Kedudukan dia mana-mana boleh, tetapi kita prefer kedudukan yang tersusun ya. 4, ada 4 butang. 4 butang. 5 sebenarnya ada 5 butang tapi telah diolah menjadi 1 garis sahaja. 5 ni ada 1 garis sahaja. 5 untuk menyebut 6. 5 6. Ni dia akan sebut 5 dulu, kemudian disebut 6. Untuk menyebut 7, 5 6. Saya rasa cikgu pun dah boleh lah sebab tadi Tuan Haji Kamaruzaman dah tunjuk tadi. 8 5 6 7 8 9 bermula dengan 5 juga sehingga dia jadi 9 ya. Okey, ini ialah asas. Kalau nak buat bangunan, piling yang kena kukuh, murid kena kukuh ni, baru kita boleh teruskan. Okey, saya teruskan slide seterusnya. Okey, ini istilah. Okey, lepas ni saya nak tanyalah cikgu-cikgu ni. Istilah ni K K ialah ringkasan bagi nombor-nombor yang kecil, iaitu 1 2 3 4. B ialah nombor-nombor yang selepas itu, 5 6 sehingga 9. K nombor kecil, B nombor besar. Okey, kita teruskan slide. Cikgu boleh interrupt penerangan saya ni cikgu boleh interrupt. Kalau nak tanya boleh stop saya, onkan mic, tanya. Okey, mari saya tunjukkan kumpulan sifir. Kita ada 3 kumpulan sifir. Pertama ialah sifir yang dua-duanya kecil. Nombor kecil darab nombor kecil. Ialah kumpulan KK. Bagi customizekan kumpulan ni, kita lihat di lancang atau di samantan, apakah short form bandar KK. Ada tak kawasan situ KK? Boleh tak salah seorang berikan, nak namakan kumpulan apa ni?
Kalau di Sabah saya kata kumpulan Kota Kinabalu. Kalau dekat Semantan nama kumpulan apa ni? KK apa? Kuala tak? Kaung. Kuala apa? Kuala Kaung. Ya, terima kasih. Ingat selama-lamanya Kuala Kaum atau Kuala Kerau. Ada ke Kuala Kerau sana? Ada. Ada dua. Ada Kuala apa lagi? Kuala apa? Kuala Kerau yang lepas. Kuala apa? Ada yang lain tak? Dah habis? Ada dua. Kuala Kaung dengan, saya pun belum pergi lagi. Kuala Kaung tu kat mana? Kuala Kaung dan Kuala Kerau. Okey. Jadi, apa makna dia? Nombor kecil darab nombor kecil. Nombor dia daripada 1/1 hingga 4/4. Yang kedua, kita ada kumpulan nombor yang besar darab nombor kecil. Ni, nombor besar darab nombor kecil. Atau nombor kecil darab nombor besar. Short form dia KB. BK atau KB. Kalau di Semantan, kalau di apa ni, di Mentakap dia kata Kuala Boh. Ada Kuala Boh ke? Cikgu, ada Kuala Boh ke? Halo? Batu Boh, Bibi. Itu last sekali, Batu Boh. Tak, KB ni apa? Dekat Semantan dengan Lancang ni apa yang kita boleh namakan ni? Besar darab kecil atau kecil darab besar. Nak namakan apa, cikgu? Di Semantan dengan Lancang apa? Tak ada. Tak ada ke? Bukit apa? Batu Kapur. Bukit terima Keramat. kasih. Batu Kapur. Kumpulan Batu Kapur, tanya murid. Apa makna kumpulan Batu Kapur? Nombor besar atau nombor kecil besar darab nombor kecil. Atau nombor kecil darab nombor besar. Okey, bagus. Terima kasih. Last sekali kita namakan Bukit Boh. Lain ada tak? Bukit Beruntung ke? Ataupun di kat Semantan ada tak? Bibi apa dia? Bukit apa? Bukit Balam. Ada Bukit Balam? Tak ada. Okey, kita namakan Batu Boh. Bukit Tumbuh. Ya, bukit bukan apa? Batu Boh. Batu Tumbuh. Batu tak Boh. ada aku tu. Batu Tumbuh tu. Okey, kita dah ada 3 customize kumpulan Sefir. Saya ulang balik tadi. KK, apa nama tadi? Kuala apa tadi? Ulang balik. Kuala apa? Kuala Kerau. Kuala Kerau atau apa? Satu lagi? Kuala Kaung. Kuala Kaung. Okey. Yang kedua kita ada BK. Batu Boh. Batu Belah. Batu Kapur. Batu apa? Batu Kapur. Batu Kapur. Last kita ada Bukit Boh. Iaitu nombor besar darab nombor besar. Okey, kita teruskan ya. Saya teruskan. Okey, mari saya tunjukkan kaedah mengajar murid-murid tahap 1, proses mendapatkan jawapan. Maknanya sebelum menghafal, dia belajar proses. Okey, ini anak panah. Anak panah ni akan tunjukkan nombor yang besar. Mana 2 dengan 1 nombor besar? Saya rasa 100% murid boleh kenal 2 adalah lebih besar daripada 1. Mungkin adalah 2-3 orang tu tak boleh kenal tu. Tak dapat dia nolong Jadi 2 ni ialah nombor besar. Semua kata 2 nombor besar. Yalah, kita ambil 80% lah. Darjah 2. Okey. Kita turunkan nombor 2 ni. Atau kita tulis 2. Tanya murid, 2 ni ada berapa kali? Murid akan kata ada 1 kali. Ulang balik. 1 kali. Maka jawab dia 2. 2 darab 1, 2. Ini proses dapatkan jawapan. Mari kita tengok yang kedua. 2 darab 2. Ada 2 yang sama nombor. Ambil salah satu. Turunkan atau tulis 2. Ada berapa kali? Ada 2 kali. Maknanya 2 ni ada 2 kali. Kita tambahkan dia. 2 tambah 2. Kita dapat jawapan dia 4. Okey. Mari kita tengok yang ketiga. Apakah nombor yang besar? 3 nombor besar. Jadi turunkan 3. Ada berapa kali? Ada 3 kali. Ada 2 kali. So kita tambahkan dia. 3 tambah 3, 6. Ini proses sebenarnya ialah proses tambah berulang dengan sistematik menggunakan kaedah garis dan butang.
hanya mengira butang saja untuk mendapat jawapan. Saya teruskan lagi. Okey, saya lompat kepada 2 darab 6, yang lain sama. 2 darab 6. Apakah nombor yang besar? 6. Nombor besar 6, turunkan 6. Ada berapa kali? Ada 2 kali. Okey, setakat ni saya nak tanya cikgu. Saya akan tanya cikgu sesiapa yang berminat nak menjawab. Apa masalah murid menambah 6 tambah 6 ni cikgu? Terangkan saya. Please jawab 6 tambah 6. Sejauh mana, berapa lama murid tahun 1 atau murid tahun 2 boleh jawab jawapan 12? Berapa lama dia boleh jawab cikgu? Purata lah, purata. Siapa nak jawab? Halo? Masuk berapa lama tu? Maknanya Cik Rahim. 6 tambah 6 dia dapat 12. Cik Rahim. Saya? Ya, Cik Rahim. Ya. Okey, Cik Rahim. alhamdulillah Ya, kita ya, dah okey. siap. Masuk kita tengok siapa pemenang. Ada soalan ke? Okey, cuba jawab macam mana? Suara siapa tadi? Cik Hello? Rahim. Ya, ya. Saya. Ya. Cikgu Sapurang. Okey, tolong ada nak dicakap? Bila dia nampak 6 tambah 6 ni, dalam kepala dia banyak. Okey. Jadi dia ambil masa untuk menjawab. Jadi dia ambil masa untuk menjawab. Jadi dia tak dapat jawab dengan cepat lah. Dia kata banyak. Kena banyak berfikir. Itu pengalaman Cikgu Sapura mengajar murid-murid kelas ujung ya. Jadi, okey. Saya setujulah bagi murid kelas ujung yang Tuan Haji Kamaruzzaman highlight tadi, kelas ujung, kelas permata, tadika, protim, pemulihan, tingkatan 1, tingkatan 2, dah masuk 6 tambah 6 ni, dia ada masalah. Tidaklah bagi budak-budak perdana. Jadi cara nak selesaikan dia ialah, kita lihat ya, kita lihat garis ni. Minta murid kira gandaan 5. Ni 5 ni. Dia akan terus sebut 5 di sini. Tambah 5 lagi. Ni 5 ni. Dia dapat 10. Diikuti dengan butang. 11, 12. Maka jawapan dia 12. Ini ialah kita dah tiba sampai KB ya. Saya nak skip terus kepada BB, Bukit Bo. Ini jadi masalah murid-murid. Ini saya rasa senang lah. Dan pemahaman ni ialah pemahaman straightforward. Bila masuk yang seterusnya ni, cikgu-cikgu boleh beri, sekiranya minta ulangan balik, saya akan ulang balik. Saya nak pergi pada sefir yang melibatkan 5. Okey. Yang ni ini ialah 5 darab 5. Kalau masih ingat lagi tadi, saya kata 5 ni ialah nombor besar. Darab 5. Jadi apabila ada 2 anak panah ni, saya ulang balik Bila ada 2 anak panah ni, kita kena kaitkan ada geng 10 bagi 5. Okey. Dia ada 2 simbol di sini. Pertama, saya saja letakkan anak panah supaya murid bersedia apa nak buat selepas itu. Mengingatkan geng 10 bagi 5. Geng 10 bagi 5 ialah 5. Kita letak 5 di sini. Geng 10 bagi 5 ialah 5. Apa kita nak buat seterusnya? Kita darabkan. 5 darab 5 ni. 5 darab 5 ni kita dapat 25 ya. Jadi kita akan terus dapat jawapan. Bagaimana budak-budak lemah ni nak dapat jawapan? Seperti Tuan Haji Kamaruzzaman beritahu tadi, gandaan 5. 5, 10, 15, 20, 25. Okey, ada soalan tak setakat ni cikgu? Ada soalan tak? Ada orang lagi tak ni? Senyap je. Pengacara, ada cikgu pengacara tadi ada? Kurang faham lah cikgu. Ya? Kurang faham. Kurang itulah. Saya nak semua sekali boleh faham. Saya ulang lagi sekali. Okey. Siapa yang cakap kurang faham tadi cikgu? Sebut nama cikgu. Saya Cikgu Firdaus. Okey, Cikgu Firdaus.
Cikgu Firdaus tengok. 5, setuju tak 5 ni nombor besar, Cikgu Firdaus? Setuju. Setuju. Okey, kita tunjukkan 5 ni ialah nombor yang besar. Dan satu lagi juga nombor yang besar, 5. Nampak tak dua anak panah? Okey, nampak. Kalau nampak dua anak panah, step seterusnya ialah mencari geng 10 bagi 5. Ni, 5 ni ada geng. 5 tambah berapa jadi 10, Cikgu Firdaus? 5. Saya letak 5 di sini. Dan sebelah lagi ni, 5 tambah berapa jadi 10? Tambah 5 je. Okey, dia terus 5 darab 5, 25. Ini asas yang murid kena faham. Sebab lepas ni kita akan gunakan base 25 ni. Okey, kita berikan 5 kali 6 ni. Tengok betul-betul Cikgu Firdaus. Cikgu Firdaus mewakili guru-guru lain lah. Tetapi sesiapa guru yang nak menanya boleh onkan mic. Selalunya yang pengalaman saya 3 hari lepas, hujung-hujung baru ramai cikgu menanya. Ini senyap je, tekun je. Okey, saya akan tunjukkan. Oleh kerana dua-dua ni nombor besar, apa nak kata? Cari geng 10-5. Lepas ni saya akan panggil salah seorang cikgu untuk menerangkan soalan yang selepas ni. Saya akan panggil salah seorang ya. Jadi bersedia cikgu. Apabila ada dua-dua nombor besar, dia dikenali dengan dicam. Kita boleh cam. Kalau 5 ni ada garis, 6 ada garis, cari pengenap 10. Jadi 5 pengenap dia ialah 5. Cikgu Firdaus boleh faham ke? Okey, setakat ni. Okey. 6 pengenap dia berapa Cikgu Firdaus? 6. 4. Okey, saya letak 4 Saya tanya Cikgu Firdaus dulu. Lepas ni Cikgu Firdaus jadi ketua darjah, minta cikgu-cikgu kawan cikgu untuk menjawab soalan seterusnya. Okey. Kemudian apa nak buat? Darabkan 5 kali 4. Kita dapat 20 ni. Saya letak 20 sini. Okey. Next, apa nak buat? 5 dan 6 ni, kita tengok di mana ada butang. 5 tak ada butang. 6 ada butang. Kita ada 1 sini. Jawapan dia 30. Mana lagi 2? Okey, jawapan dia 30. Mana 2? Mana lagi 2? 2 ni diperolehi daripada nombor 2 ni. 1, 2. Dan jawapan dia ialah 30. Cikgu Firdaus boleh faham ke? Setakat ni ada yang pening. Tak, Dah pening? boleh Saya cikgu? tak faham. Kalau Siapa yang tak faham tu? Saya ulang balik. Siapa yang tak faham? Saya Cikgu Aznita. Saya rasa benda mudah jadi complicated pula. Tak, dia memang. Orang yang bijak-bijak dia nampak complicated. Oh, Tetapi murid-murid yang lemah dia akan suka nanti sebab dia ada kemahiran baru. Okey, kita Cikgu. tinggalkan soalan ni Cikgu Aznita. tengok. okay, saya follow. Okey, Cikgu. kita tengok soalan yang mudah, soalan yang tidak complicated. Okey, saya ambil 6 kali 8. Cikgu Aznita, Cikgu Aznita ada? Ya, saya follow. Okey, saya akan tanya Cikgu Aznita. Sudah. Okey. Sekarang apakah nombor yang besar Cikgu Aznita? Soalan mana ni? Ni, 6 Enam. kali 8. Dua-dua nombor besar. Okey. Adakah sukar nak terangkan murid, bagi murid yang tak faham sepir ni lah. Sukar tak nak memberitahu dia 6 dan 8 nombor besar? Sukar ke? Tak, tadi dah cerita dah. Ada cerita. Okey, saya teruskan. Okay. Okey, 6. Cikgu Aznita, boleh tak selepas nampak dua anak panah tu, nak cari geng 10 bagi 6 berapa? Okay, 4. 4. 8? 2. Okey, setakat ni, murid boleh ikut tak rasa-rasanya lah, proses dia. Saya sedang menunjukkan proses. Okay. Lepas tu saya akan tunjukkan teknik menghafal terus. Tak apa, sekarang saya tunjukkan proses. Kemudian apa nak buat? 4 kali 2 berapa Cikgu Aznita? 8. Setakat ni budak boleh faham tak 4 kali 2, 8? Kalau dia dah kuasai 4 kali 2, 8, okey lah. Kalau dia tak kuasai, boleh tak terangkan macam mana 8 tu diperolehi? Yang darab nombor kecil dengan nombor kecil tadi lah. Okey, 4 ada 2 kali. Dia tidak mendarab. Dia menambah 4 tambah 4 jadi 8 ni. 4 tambah 4 jadi 8. Sebab 4 ada 2 kali, dia dapat 8. Okey,
Seterusnya, agak-agak Cikgu Hasnita, macam mana saya dapat jawapan 4 ni? Macam mana saya boleh dapat jawapan 4 ni? Okey, yang tu saya tak tahu nak cakap kat murid. Okey, saya akan beritahu sekarang. Lepas ni, Cikgu Hasnita tunjukkan saya 6 kali 9, jawapan dia 54. Saya terangkan kenapa Alright. jadi 4. Okey, 4 ni diperolehi dari butang ini. Nampak tak 6 ada satu butang? Okey. 8 ada berapa butang? 3, Tambahkan jadi berapa? 4. Boleh ke? Complicated ke? Untuk murid lemah, lambat jugalah. Kalau Okey. murid yang laju, boleh lah. Okey. Murid laju boleh. Sekarang Cikgu Hasnita guru besar ya? Guru kecil. Okey. Cikgu Hasnita, Ya. saya nak pengalaman Cikgu Hasnita. Okey. Mengajar tahun berapa? 6, Tahun 6. Kelas 5, kelas depan ke kelas hujung? ada depan, ada ujung. Okey, kita ambil kelas hujung. Ambil kelas hujung. Alright. Berapa peratus murid kelas hujung terus Okey. jawab 6 kali 8, 48? Beritahu saya. 3. Tak. Berapa peratus? Berapa ramai? Ah, Kelas hujung. 6 kelas kali hujung. 8, dia automatik jawab 48. Tak sampai 10%. Okey, setuju. Sekarang kita beranggapan dia dah faham butang-butang ni, okey? Okey. Kita dah latih butang. Okey, kemudian kita nak terangkan, okey, 6 ni nombor besar. Budak kelas hujung tahu tak dia nombor besar bila dah terangkan? Dah boleh tahu dah. Geng 10 dia tahu tak makna geng 10? Kawan 10. Murid ni dia kena menguasai lah kombinasi nombor 10. Ya, dia kena menguasai. Dia ada teknik dia. Gunakan jari. Tunjuk anak jari. Tunjuk good. Good tu 6. Good tu 6. Yang tutup tu 4. Jadi 6, geng dia 4. Boleh ke? Tengok. Jari kita Okey, tak tunjuk apa. good. Saya follow dulu. Okey. Okey. Sejauh mana murid kelas hujung tak tahu nak dapat pengenap 8 ialah 2. Kena latih dia lah. Kemudian masalah dia ialah 4 kali 2. 4 kali 2, kelas hujung memang tak boleh buat. Dia akan ambil nombor 4 ni, dia turunkan ke bawah. Dia tambah 2 kali. 4 tambah 4, dia dapat 8 ni. Dan 4 ni diperolehi daripada butang. Selepas ni saya akan terangkan teknik terus menghafal. Okey, tak apa. Ini saya tunjukkan ni dulu. Proses. Okey, Cikgu Hasnita, cuba terangkan saya macam mana 6 kali 9 kita dapat 54, Cikgu Hasnita. Lepas ni saya akan tanya cikgu lain. 3 dengan 1. 3 dengan 1. Apa? Yang 6 dari 9 ke? 4 dengan 1. Tak. Cikgu Hasnita. Ya, saya. Boleh tak terangkan macam mana saya ni murid yang kelas hujung? Kalau cikgu cakap macam tu memang saya tak faham. Okey. Saya ni murid kelas hujung. Saya nak faham cara cikgu bercakap. Okey, kombinasi untuk mendapatkan nilai 10 bagi 6 ialah 6 dan 4. Tidakkah kita nak terangkan mana nombor besar dulu, cikgu? Oh, kena lagi. Saya ni lemah, cikgu. Saya ni lemah. Okey, 6 dan 9 dua-dua nombor besar. Saya tahu B dan B. cikgu bijak. Shortcut je. Jadi saya rasa itu bukan proses pembelajaran yang saya nak belajar. Okey. Okey, terangkan saya. 6 dan 9, kita dah belajar dua-duanya nombor yang besar. Okey. Sekarang kita nak dapatkan hasil darab, kita kena tahu kombinasi nilai 10 bagi kedua-dua nilai besar ni lah, 6 dan 9. Pengenap dia lah, perkataan dia pengenap dia. Okey, pengenap. Okey, 6 dan 4 jadi 10. 9 dan 1 jadi 10. Okey, terima kasih. Kemudian apa nak buat lagi? Okey, kita dah ada dah butang pada nombor 6 dan 9 tu. Ya. Okey, jadi 4 dan 1 ialah darab 1 4 ada satu kali je 4. Di rumah sah ke di rumah puluh? Di rumah sah ke di rumah puluh? Kita letak kat rumah sah. Okey, terima kasih. Okey, so nak dapatkan digit yang depan tu, digit 10 kita adalah jumlah semua butang yang ada pada nombor tu. Okey, terima kasih. Sangat jelas penerangan bagi saya, bagi murid yang lemah. Terima kasih Cikgu Hasnita. Okey, Jadi, sama. yang saya belajar di sini,
menerangkan murid ikut aras penerimaan dia. Betul ke? Betul ke ayat saya ni? Tak betul, tak apa. Tak betul, tak apa. Okey, saya teruskan lagi. Okey, saya akan minta satu cikgu ni. Saya akan tengok. Kena test run kat budak lemah. Okey. Okey, Cikgu Basarul Hafi Muhammad. Onkan mic. Please, onkan mic. Cikgu Basarul Hafi Muhammad, please onkan mic. Okey, bagus soalan-soalan yang ada ni bagus, saya akan terangkan Cikgu Basarul Hafi ada ke? Please spotting sikit. Cikgu Farhan Farhan Okey. Okey, siapa cikgu yang nak cara sukarela menerangkan 7 kali 8? Okey, siapa yang cikgu cara sukarela nak terangkan 7 kali 8? Ada anybody? Hello? Dah tak nampak ke? Tuan Haji Kamaruzaman ada ke? Tuan Haji? Ada. Saya sedang dapatkan feedback daripada cikgu. Saya tak nak penerangan saya ni cikgu tidak boleh faham. Kalau cikgu tak boleh faham, mungkin ada yang tertinggal di sini. Jadi saya nak kerjasama lah cikgu-cikgu ni. Saya minta yang saya panggil cikgu tadi, tolong terangkan macam mana nak menerangkan 7 kali 8, 56. Ada sesiapa ke? Biar saya tolong terangkan. Okey, 7 kali 8, 56. Tuan Haji? Sebelum tu saya nak cerita sikit. Mungkin yang menyebabkan cikgu-cikgu ni tak faham sebab kami masa di IPG dulu, masa belajar, pensyarah maktab ajar benda yang konkret lah, yang nampak. Kalau 7 darab 8 tu maknanya 7 tu 8 kali atau 8 tu 7 kali. Tapi di sini sebenarnya apa yang Cik Rahim ajar ialah satu teknik yang tidak mengikut dia punya kaedah yang kami belajar, tetapi jawapannya betul. Jadi ini sebenarnya satu teknik yang kita boleh gunakan untuk murid-murid yang susah sangat nak mendarab. Macam itu. Macamlah umpamanya muhdar, kaedah, mental arithmetic semua tu, dia ada teknik dia. Tapi jawapan betul. Jadi Cik Rahim ajar ni pun jawapannya betul. Cumanya kita kena biasakan dengan teknik lah. Okey. Jadi 7 kali 8, 7 darab 8. 7 adalah nombor besar, 8 juga adalah nombor besar. Bila dua-dua besar ni, dia kena cari geng dia lah. Geng 10 tu saya yang perkenalkan. Maknanya macam gangster lah, dia ada geng. Jadi geng 10. 7, geng 10-nya adalah 3. Taruh di sini Dan 8, geng 10-nya adalah 2. Jadi kita dah dapat geng 10-nya, kita darabkan 3 dengan 2. Biasanya yang di dalam tu nombornya kecil. Jadi 3 darab 2 tu mudah sangat 3 darab 2 dapat 6. Kemudian di depan tu sebab 7 darab 8 tu dia mesti puluh-puluh. Untuk ni teknik kita ialah kita kira butang yang terdapat pada nombor 7 dan juga butang yang terdapat pada nombor 8. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya 56. Macam itu. Jadi teknik ini sebenarnya caranya pusing sana pusing sini, tapi kalau budak tahu dia punya teknik, cepat saja dapat kira 56 dan jawapan tu adalah betul. Okey, ada soalan. Terima kasih Tuan Haji Kamaruzaman. Ada soalan ke? Senyap je semua ni? Tak ada. Jelas. Follow. Okay. Siapa yang cakap tu? Cikgu sebentar lagi. Baru saya rasa bersemangat nak meneruskan saya bercakap ni. Kalau jelas. Follow. Tapi yang lain ni kenapa senyap Ada kat komen pun semua follow, okey. Oh, semua follow ya. Okey. Okey, saya nak ada cikgu nak menanya soalan.
saya akan terangkan sebelum saya ajar teknik terus hafal. Kenapa, macam mana budak lemah boleh menghafal 7 ke 8, 56? Okey. Cikgu Rahim, ada soalan banyak dekat komen tu. Tak, saya nak onkan mic cakap. Saya tak boleh terbaca tu semua. Okey, tolong onkan mic, saya akan terangkan satu persatu soalan tu. Boleh tak? Okey. Okey, boleh. Siapa ni? Saya Cikgu Abdul Razak Ya, dari silakan Cikgu Abdul Razak untuk menanya soalan. Okey, soalannya memanglah ni satu kaedah yang bagus, tapi sejauh mana signifikan dia pelaksanaan yang telah lepas? Adakah dia keberkesanan dia tu boleh diterimalah? Okey. Sangat bagus soalan itu. Benda ni benda baru. Apa-apa produk baru sampai kat kita akan tanya orang yang nak pakai dulu. Betul ke? Bagus tak bagus benda ni? Baru aku beli. Betul tak? Betul ke cikgu? Betul. Okey. Sekarang data saya tak tunjukkan, saya ada kajian tindakan murid tahun 4 kelas hujung. Dengan teknik ini telah boleh mendarab 2 digit darab nombor 2 digit. Contoh 78 kali 68 tanpa menghafal sifir. Lepas ni saya tunjukkan macam mana budak lemah ni akan membuat 78 kali 68 tanpa menghafal sifir. Kan saya tunjukkan. Okey Terima kasih soalan tu. Dah ada kajian tindakan dah dibuat untuk operasi darab bagi murid-murid lemah. Saya dah ada data dia. Okey. Ada soalan yang lain ke? Okey, saya nak cikgu bercakap lah. Saya tak baca lagi kat tepi tu. Tolong tanya sebelum saya nak bagi kaedah terus menghafal. Cikgu, Ya. Haji, Cikgu mana ada ni? satu saya lagi, Cikgu Abdul Razak. Ya, Cikgu Abdul Razak. Satu soalan lagi saya nak tanya, adakah yang ni dia termasuk dalam kaedah penyelesaian masalah visualisasi? Okey, sekejap lagi saya ada soalan penyelesaian masalah. Sekarang saya akan, bagus. Yang ni akan saya tunjukkan di bawah nanti. Okey, untuk pengetahuan semua cikgu sekali, ini ialah basic. Ini ialah seolah-olahnya murid bayi ataupun budak-budak kecil dipimpin dulu. Sebelum dia boleh berjalan, dia bertatih dulu. Lepas ni benda ni dah tak pakai lagi. Dia akan sebab data menunjukkan sehingga sekarang kalau sekolah tu darjah 6 ada 100 orang, saya boleh kata, minta maaf cakap kalau ada argument boleh beritahu. Lebih hanya 20% saja boleh menjawab. Ni darjah 6 ni. Straightforward. Apa lagi bahagi? Saya boleh tunjukkan teknik-teknik bahagi, tak payah hafal. Tak apa. Sekarang yang kita nak ni, apa matlamat kita, proses ini dipelajari sehinggalah budak boleh mendapatkan jawapan. Kalau dia latih tubikan, kan saya akan tunjukkan terus saja dia dapat jawapan. Okey, saya akan tunjukkan 7 ke 8 macam mana anak murid cikgu nanti. Cikgu Razak, ajak ke hujung ke? Cikgu Razak? Hello? Siapa tadi? Ada cikgu tadi? Hello, Cikgu Razak, ada lagi tadi? Ada orang ke tak ada orang ni? Ada. Ada cikgu. Okey, Cikgu Razak tadi. Ataupun siapa-siapa cikgu pun, saya akan soalan dia bagus tadi. Adakah ini akan menyelesaikan soalan berayat? Belum masuk lagi. Ini tahun 1, tahun 2 takkan terus nak soalan berayat. Okey. Tengok balik Tengok sekali lagi macam mana saya nak menunjukkan. Okey, ini cikgu apa yang cakap? Cikgu Asinita. Okey, Cikgu Asinita yang positif yang apa ni? Berinteraksi dengan saya. Cikgu Asinita? Ya, saya. Okey, tengok sini. Macam mana kelas? Okey, Cikgu Asinita ni ialah saya akan bercakap dengan Cikgu Asinita saja. Yang lain boleh, kalau nak tanya saya boleh. Okey, Cikgu Asinita. Ya. Murid tahun 6 kelas hujung atau tahun 5 kelas hujung,
Boleh nampak 7 kali 8 dengan jawapan di 56 dengan bayangan. Boleh ke? Tak boleh kan? Okey. Okey, sekarang bila Cikgu Aznita menulis nombor 7, murid boleh bayang tak ada 2 butang? Boleh bayang tak? Okey, boleh. Kan boleh saya teruskan. Nombor 8 ada 3 butang. Okey, boleh. Terus dia dapat 50% daripada jawapan. 5 dah ada. Setuju ke? Dia dah ada 5 di depan ni. Ya, betul. Dah kira butang. Dia kira butang, dia dapat 50% daripada jawapan. Alright. Berbanding dia tak tahu apa-apa. Setuju ke? Okey. Setuju. Setuju. Kalau setuju saya Okey. teruskan. Okey, setuju. Terus. Okey. Sekarang saya teruskan. Okey, ini khas untuk 7 ke 8 saja. Okey, dia nampak 5. Selepas nombor 5, apakah selepas nombor 5, Cikgu Aznita? Lepas nombor 5, 6. Okey, ini ialah